Ipoh Barat. Apalagi mau tengok belakang, saya sudah panggil Bukan, Ipoh Barat. Tan Sri, bukan You are saya. losing your touch. No, I'm very grateful. Tapi saya rasa ada gilirannya seorang. No, I got the list here. Yeah. Thank you, Tan Sri. I'm very grateful. Tan Sri, pada bila membentangkan rancangan Malaysia ke-11, hasrat yang berhormat Perdana Menteri adalah untuk membangunkan negara mengikut kebaikan dan kemakmuran kepada semua. Tapi kalau satu di antara faktor yang diambil kira oleh kerajaan adalah di mana masyarakat minoriti, termasuk orang asli dan masyarakat India, diberi beberapa kemudahan yang tertentu untuk meningkatkan taraf penghidupan ekonomi masyarakat ini. Dalam hal ini saya, walaupun beberapa hal saya boleh menyentuh mengenai masyarakat lain, oleh kerana kedudukan masa dan sebagainya, saya ingin khaskan untuk masyarakat orang asli dan masyarakat India. Tan Sri, yang betul, untuk orang asli, dan kita semua tahu, ramai di antara mereka nampaknya tidak ada perubahan penghidupan dari sejak kemerdekaan. Ramai di antara duduk di tempat-tempat yang sangat yang tak boleh dipercaya bahawa mereka masih dalam hutan dan sebagainya. Macam di kawasan dekat saya, lebih kurang 50 km, even basic supply of water pun tidak ada. Saya telah memberi perhatian kepada kerajaan di tempat Tapah, di mana saya telah diajak oleh orang asli datang ke sana, di mana rumah telah dibina, di rancangan orang asli, rumah telah dibina, bukan baru, 6 tahun dulu, dan dikatakan selepas rumah dibina, karen dan air akan dikoneksi. Tetapi hingga beberapa tahun ini belum lagi dibuat. Dan ini bukan luar biasa, ini perkara yang biasa yang terjadi kepada satu tragedi kepada orang asli. Dan walaupun kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan ingin meningkat penglibatan orang asli, nampaknya is all rhetoric dan mustahil untuk mencapai dalam jangka masa yang dijanjikan. Saya nak khaskan di Jabatan Orang Asli, Hal Ehwal Orang Asli, saya menyuruh kepada kerajaan supaya dari atas ke bawah, semua pegawai, kerani dan orang-orang yang terlibat perlulah dari orang asli, memberi keutamaan kepada orang asli untuk memainkan satu peranan yang penting dalam jabatan tersebut. Saya harap kerajaan akan mengambil tindakan, walaupun banyak kali kita boleh kata, mungkin melantik satu pegawai, satu menteri orang asli supaya mengawal hal ehwal orang asli dan minoriti di negara ini. Selain dari itu, Dato', saya juga berterima kasih kepada satu pandangan yang baru, satu inisiatif yang baru oleh kerajaan, di mana kerajaan telah mengatakan bahawa akan membuat satu blueprint for Indians dalam negara ini. Tetapi adakah ini blueprint ini seolah-olah satu wayang kulit? Kenapa saya kata sedemikian? Kerana pada tahun 2013, blueprint itu sebenarnya parti yang pertama yang melancarkan blueprint untuk masyarakat India adalah DAP, di mana the Gelang Patah Declarations, di mana dalam deklarasi tersebut kita telah khususkan dalam detail apakah yang boleh dibuat, apakah yang perlu dibuat supaya satu strategi dan vision untuk empowerment masyarakat India. Dalam 14 resolusi yang dibuat di Gelang Patah pada masa itu, yang masih boleh digunakan pakai, saya tak ingin untuk merujuk kepada satu demi satu kepada perkara yang dibangkitkan, tapi hasratnya adalah blueprint itu adalah satu yang kita rasa boleh digunakan pakai. Itu adalah merangkumi semua masalah, semua perkara yang boleh diambil tindakan untuk menyelesaikan faktor kebelakangan dan kemunduran masyarakat India. Tentu, Tan Sri, betul. Adakah kerajaan serius dalam blueprint ini? Saya kata susah. Walaupun ada satu new breath by the Prime Minister. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2013, semasa mentandatangani MOU dengan Hindra, dengan Weathermuthi,
apa yang dijanjikan Blue Ocean Strategy dan membawa satu blueprint yang baru kepada masyarakat India, semua itu menjadi satu hanya menyuarakan setakat itu saja. Selepas mentandatangani dengan Hindra untuk mendapat sokongan dari masyarakat India, semua yang dijanjikan langsung tidak diimplementasikan. Satu di antara penulis yang terkenal, Raja Petra, telah menganalisakan Memorandum of Understanding di antara Hindra yang dia mewakili masyarakat India dengan kerajaan yang diwakili oleh YB Pekan, di mana disalurkan di antaranya dengan izin katakan bahawa mungkin Hindra leadership question the leadership of UMNO, leadership qualities and insincerity in implementing the MOU. Menteri yang berhormat Pertahanan dan yang berhormat Menteri Sports, dua-dua mengatakan bahawa Hindraf adalah satu badan yang ineffective in representing Indian issues and not a team player. Vedamuthi is not a team player. Dan kalau kita tengok apa yang dikatakan, satu masalah yang sangat rumit, yang senang yang boleh diselesaikan, kita ada facts and figures. Di antara ini adalah 800,000 orang displaced workers from the estate, di mana semasa mentandatangani MOU, ini adalah perkara yang telah dibangkitkan tetapi tidak langsung diselesaikan. Lagi satu adalah 350,000 orang yang menjadi stateless, di antaranya yang ada IC merah atau tidak ada birth certificate. Tan Sri bertua, saya sendiri walaupun dilahirkan di sini, saya sendiri telah dianugerahkan dengan red IC semasa saya mendapat mengunjungi 12 tahun. Dan ramai di antara kawan-kawan saya masih ada red IC di negara ini. Dan ini ada satu masalah yang patut diselesaikan. Walaupun kita boleh mengikut peruntukan undang-undang berhak untuk mendapat warga negara, tetapi ada sebab yang tertentu kerana kita ada banyak little Napoleons dalam civil service yang menjadi satu hindrance. Dan apa yang dikatakan oleh Raja Petra, dengan izin, there is no quick or fast track to social re-engineering. Dia mengatakan bahawa MOU yang ditandatangani oleh Hindra, di mana asasnya saya rasa, walaupun MIC ingin membuat satu blueprint juga, tetapi itu adalah social re-engineering, perkara yang sama yang terlibat. Tetapi nampaknya end of the day, walaupun ini semua dalam satu big picture, dalam rancangan Malaysia ke-11, susah untuk mencapai kerana there is no political will. Saya kesian kepada yang berhormat Perdana Menteri. Saya rasa niat dia bagus. I must congratulate. There's a positive move. Kerana satu di antaranya saya nak cakap terima kasih kerana bila blueprint for Tamil schools yang kita yang lancarkan mula-mula dah 4 tahun dulu, di mana yang berhormat Padang Rengas menjadi pengurusi dalam round table tersebut, di mana MIC telah mengantar menteri-menteri mereka, DAP dan keadilan juga mengantar beberapa ahli parlimen, di mana kita telah merangkumi beberapa isu yang perlu diambil kira dan kita merujuk kepada pihak kerajaan. Lepas tu kerajaan mengambil tindakan. Saya terima kasih kepada kerajaan kerana itu adalah inisiatif positif yang baru. Tetapi nampaknya dalam new thinking yang dikatakan oleh yang berhormat Menteri dalam rancangan Malaysia ke-11, saya rasa itu adalah satu failure kalau kita tengok dengan apa yang telah ditandatangani dengan Memorandum of Understanding oleh dengan Hindra. Jadi ini adalah tindakan yang perlu diambil. Saya pohon Datuk Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, dengan mengakuinya bahawa Malaysia sebenarnya dalam rancangan Malaysia ke-11, Perdana Menteri mengumumkan bahawa rangka tindakan yang menggariskan hala tuju pembangunan sosial ekonomi masyarakat India akan disediakan, menunjukkan mengiktiraf bahawa ada masalah yang tertentu, yang tindakan yang tidak diambil, maka itulah sebab after 58 years baru satu tindakan yang perlu diambil. Perkara pertama yang perlu ditanya ialah, adakah perlunya untuk cetak plan biru untuk masyarakat India jika kerajaan Barisan Nasional tidak mengabaikan mereka
atau jika dasar-dasarnya yang dikemukakan telah berkesan dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini. Hari ini masyarakat India telah mencapai beberapa superlatif yang tidak memuaskan di negara ini di kalangan semua kaum. Jangka hayat yang paling rendah, paling tinggi kadar keciciran sekolah, insiden tertinggi ketagihan arak dan penagihan dada, bilangan tertinggi tahanan mengikut kadar penduduk dan kadar bunuh diri paling tinggi di negara ini. BN telah berkuasa selama beberapa dekad, pasti hilang kajian. Memorandum cadangan telah diserahkan beberapa kali oleh kita sendiri kepada kerajaan. Apa yang boleh dilakukan oleh Perdana Menteri ialah sekurang-kurangnya mengambil tindakan yang segera kepada memorandum yang telah diserah. Datuk Yang Pertua, Tan Sri Yang Pertua, baru-baru ini plan-plan yang baru, beberapa bincangan telah diadakan. Dan kalau kita tengok, Datuk Tan Sri Yang Pertua, masalah ini bukan satu masalah yang baru. Saya heran pada 14 hari bulan April, Presiden MIC Datuk Yang Berhormat Cameron Helen telah mengatakan bahawa blueprint akan dikaji dan akan dikemukakan kepada kerajaan. Nampaknya satu pendalaman untuk mendapat analisa dalam perkara ini tidaklah dijalankan oleh MIC untuk kerajaan. Dalam hal ini, Tan Sri Yang Pertua, pada tahun dulu saya telah membangkitkan dalam satu conference, National Conference on Growth and Inclusiveness, Transformation of Malaysian Indians Economy Beyond 2020, di mana saya telah diajak dan saya menghadiri, di mana Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri, Senator Wahid, Yang Berhormat Senator Wahid telah membuka conference ini. Dan perkara itu, lepas itu saya telah bangkitkan perkara itu di Parlimen, di mana Yang Berhormat Menteri telah mengatakan bahawa dia menunggu satu report dari komiti dari conference tersebut supaya tindakan susulan diambil, supaya dia dapat memukakan itu kepada EPU supaya keseluruhannya satu tindakan to accelerate the growth. Tetapi selepas tu lebih kurang sekarang sudah lebih kurang 6 bulan, apa terjadi kepada cadangan yang dibuat oleh kerajaan sendiri? Nampaknya tidak ada apa inisiatif yang baru. Dalam hal ini, Tan Sri Yang Pertua, saya ingin memetik beberapa perkara yang bukan yang baru, yang lama, di mana pada kerajaan telah berjanji sebelum tahun 2010 kerajaan akan mencapai equity untuk masyarakat India sebanyak 3%. Bila tahun 2010 datang, kerajaan telah penyertaan pada masa itu, pada 2010 penyertaan equity hanya sekitar 1.5%. Apabila datang 2010, tarikh untuk mencapai matlamat ini telah ditangguhkan ke 2020. Iaitu the goalpost has been changed consistently and conveniently to Barisan's interest. There is no political will. Apakah polisi khusus dibina untuk mencapai sasaran ini? Dan lagi satu perkara, ini adalah semua berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-11. Bila kita merancang untuk tahun hadapan, apa-apa rancangan dan perjanjian yang telah dibuat oleh kerajaan patut diimplementasikan. Saya nak petik lagi satu, Tan Sri Yang Pertua. Pada 2 tahun dulu di Parlimen, Yang Berhormat Menteri telah mengatakan sebanyak 50 juta ringgit telah diagihkan untuk melatih semula, retraining, 3,200 belia India dalam tempoh setahun dari tarikh itu. Tetapi sehingga ini tidak lebih 1,000 belia saja yang telah dilatih. Apa terjadi? Di manakah the political will? Kenapa kita telah gagal? Lepas tu kerajaan pada tahun 2012 telah berjanji dalam bila mencakap nambikai dan berterima kasih kepada masyarakat India untuk supaya dapat mengundi pada tahun 2013 pilihan raya. Kerajaan telah kata akan bina 7 buah sekolah Tamil baru dalam tempoh sudah lebih dari 2 tahun. Satu sekolah baru pun belum dibina. Dan saya sendiri ada tanya kepada Menteri Pendidikan, bilakah sekolah-sekolah Tamil yang ada di estate-estate di luar bandar, di mana population migration, di mana ramai di antara mereka telah migrasi ke Pekan, maka
sekolah-sekolah ini patut pergi ke ke tempat-tempat bandar, tetapi kerajaan tidak membuat usaha yang cukup. Sehingga ini saya boleh berani katakan bukan satu sekolah pun belum lagi dibina di tempat-tempat ini. Walaupun di banyak sekolah-sekolah di seluruh negara, sekolah-sekolah Tamil hampir maksimum di pekan-pekan. Dan the highest dropout in the country among all the races at the time Indians. Dan ini untuk mengatasi masalah gangsterism dan lain-lain adalah supaya kita we arm them with the appropriate education. Dan pada 2008 Tan Sri betul. Sebelum itu Menteri dalam MIC Datuk Seri Samiul telah mengatakan 7 perkara yang perlu diambil tindakan oleh kerajaan supaya mengatasi masalah masyarakat India. Ini berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-11. There's no meaning of rancangan Malaysia ke-11 kalau pada asasnya ini perkara-perkara yang mikro dan lebih-lebih berkaitan dengan masyarakat India, di mana ada blueprint itu mengena. Sure to have related. Saya merujuk kepada perkara-perkara tersebut. Satu di antara ini adalah satu penyertaan yang saksama dalam pasaran saham. B, pengambilan India di universiti-universiti awam, peluang pekerjaan yang lebih banyak terutama dalam sektor awam. D, menambah bilangan beasiswa kerajaan. E, lebih akses kepada latihan keusahaan dan pinjaman mikrokredit. F, yang berkesan kemiskinan bandar program pembasmian. G, menubuhkan mekanisme khusus untuk memantau dan meneliti penyampaian perkhidmatan sektor awam dengan cara yang adil dan saksama. Datuk Tan Sri betul. Pada 5 tahun dulu, kerajaan telah menubuhkan satu special task for Indians yang dirajui oleh Menteri Kesihatan sekarang. What is the target and what is the achievement? This is the question being asked on the ground. Kita ada banyak inisiatif oleh kerajaan, tetapi on the top, perkara ini tidak memainkan peranan yang betul-betul yang sekeras-kerasnya supaya mengimplementasi apa yang dicadangkan. Dan jika diimplementasikan pun ada kecacatan yang tertentu, it doesn't trickle down to the ordinary people. Dan inilah saya bercadang. Di antaranya Datuk Tan Sri betul. Masa ini telah datang. Saya harap rancangan dan tindakan harus merangkumi komitmen sebenar kepada A, menyelesaikan masalah kaum India dengan tidak berwarga negara dalam tempoh 100 hari. Kalau ini boleh dijanjikan oleh Pakatan Rakyat semasa kita we were so near in the corridors of power in 2013. Kalau itu adalah satu di antara janji kita. Dan nombor 2, B, menubuhkan lembaga perumahan negara akan membina perumahan yang baik dan mampu dimiliki oleh pekerja ladang India. Datuk Tan Sri betul. Hari ini ada satu soalan yang saya telah kemukakan mengenai menyatakan jumlah bilangan pekerja estate yang telah mengambil bahagian dalam skim KAS untuk pembiayaan perumahan pekerjaan estate. Bila saya dapat jawapan itu, saya heran. Di antaranya hanya lebih kurang 81 orang saja dilulus dan Bumiputra 76 orang, orang India 5 orang dan yang gagal banyak. Saya nak tahu kenapa perkara ini terjadi. Ramai di antara orang yang masih duduk di estate adalah dari golongan masyarakat India, masyarakat yang tertindas, masyarakat golongan pendapatan yang terkurang di negara ini. Dalam studi on growth and inclusiveness, kalau kita nampak 40% on the bottom masyarakat di negara ini adalah masyarakat India, di mana pendapatan mereka adalah korang household income is less than 1,800. Mungkin ada 2-3 orang kerja. Ini menjadi satu masalah yang rumit, yang serius, lebih serius dari semua masyarakat yang lain. Ya, selamat. Terima kasih Tan Sri. Apakah pandangan Saripur Barat tentang
satu isu besar yang saya kira boleh dikatakan isu struktural. Kalau kita lihat daripada sistem pendidikan sekolah-sekolah Tamil, ianya bermula dari darjah 1 hingga darjah 6. Kemudian dia berhenti di situ. Kemudian anak-anak yang menuntut di sekolah Tamil terpaksa masuk sekolah kebangsaan dengan sekiranya mereka tidak berkebolehan dalam masa Melayu dengan baik, terpaksa masuk ke kelas peralihan. Dan waktu di kelas peralihan inilah banyak masalah. Kerana mereka kurang kebolehan untuk bercakap Melayu dan akhirnya membuatkan mereka jemu dan drop out di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2. Kalau berbanding dengan sekolah-sekolah Cina yang mereka ini boleh hingga ke tingkatan 5 dan seterusnya masuk ke universiti tanpa banyak masalah kalau dibandingkan dengan anak-anak di sekolah Tamil. Jadi adakah pandangan Puan Barat bahawa harus tiba masanya isu ini juga akan patut diperbincangkan bagaimanakah menyelesaikan masalah dropout ini? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya rasa ini adalah satu masalah yang serius yang kita rasa Menteri Pelajaran tahu mengenai hal ini, di mana ramai di antara the dropout adalah selepas darjah 6 beliau terpaksa pergi ke sekolah remove, di mana ramai di antara terlibat dalam kes-kes kriminal dan sebagainya. Untuk mengelak itu, kerajaan perlu mencari satu jalan supaya mereka terus pergi ke tingkatan 1, dan bila mereka terpaksa pergi ke sekolah remove, they got inferior complex kerana kawan-kawan mereka telah pergi ke tingkatan 1. Dan kalau kita tengok peratusan yang drop out dari remove sangat-sangat tinggi. Dan ini kalau kerajaan tahu mengenai perkara itu, mencari jalan supaya mengatasi masalah. Saya setuju bahawa pada in the short term kita perlu mengatasi masalah ini, dan jangan kita lupa bahawa mereka pergi ke sekolah Tamil kerana itu adalah hak mereka untuk mempelajari bahasa ibunda mereka. Walaupun sedemikian, patut kerajaan memberi galakan supaya dalam bahasa Malaysia mereka juga memperkasakan dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Tan Sri, betul? 2 minutes. Terima kasih. Tan Sri, betul. Akhir sekali, saya ingin juga memohon, mungkin dalam blueprint for the Indians ini, kita harap kerajaan akan mengambil tahu bahawa perlu mungkin ada beberapa wang yang dicadangkan di antara NGO-NGO adalah supaya ada seperti dalam Perbadanan Nasional, satu special purpose vehicle ditubuhkan untuk meningkatkan penglibatan masyarakat India dalam equity market, dan supaya dalam pendapatan dan juga social economy and re-engineering dalam masyarakat itu boleh tercapai dalam masa terdekat. Terima kasih.